Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Hasni binti Mak Yasin, nombor matrik 279515 daripada kumpulan A SSWT 1033 Isu-isu dan Polisi Sosial. Antara topik yang bakal dibicarakan pada kali ini adalah mengenai masalah sosial yang sering berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia. Isu pendatang asing tanpa izin, bukan erti kata lain parti, bukanlah satu isu yang baru, malah sudah lama berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia. Apa itu pendatang asing tanpa izin? Pendatang asing tanpa izin, parti atau pendatang haram merupakan golongan orang yang masuk atau tinggal di sesebuah negara secara haram atau tidak mengikut undang-undang imigrasi. Contohnya, memasuki negara seperti Malaysia tujuan tanpa permit, bukan dengan melalui pintu masuk utama iaitu lorong tikus atau diatur oleh sedikit pemandangan manusia. Terdapat 3 cara parti menceroboh masuk sesebuah negara. Antaranya, melalui sepadan. Pencerobohan ini berlaku bagi negara-negara yang mempunyai sepadan daratan atau sungai dengan negara jiran. Yang kedua, melalui perairan. Parti memasuki sesebuah negara dengan menaiki kapal yang kemudiannya berhenti di pesisiran dan tidak berlabuh. Para penumpangnya iaitu parti akan berenang untuk tiba di pantai atau daratan. Yang ketiga, melalui pintu utama. Parti memasuki sesebuah negara sebagai pelancong, namun mereka kekal tinggal di negara tersebut melebihi tarikh visa yang diberikan. Ada di antara mereka menggunakan pas lawatan sosial, tamat tempoh ataupun yang telah dilepasukan. Antara punca-punca kedatangan parti di negara ini adalah disebabkan pengaruh rakan dengan mengatakan banyak peluang pekerjaan berbanding negara sendiri, kestabilan ekonomi dan politik, upah gaji yang tinggi berbanding negara asal dan permintaan buruh yang tidak mahir yang tinggi. Justru itu, terdapat pelbagai kesan yang timbul disebabkan kehadiran parti di negara ini. Isu parti menjadi sangat serius dan mendatangkan banyak masalah, malah menimbulkan kemarahan rakyat tempatan. Antara kesannya ialah peluang pekerjaan penduduk tempatan terjejas, kegiatan jenayah semakin bertambah, penularan wabak penyakit berjangkit yang berasal dari negara mundur dan kesihatan mereka tidak terjamin. Contohnya, antara mereka menghidap penyakit AIDS, TB, penyakit kelamin dan sebagainya. Akibatnya, rakyat kita akan menjadi mangsa. Kesan seterusnya, wujud perumahan setinggan. Hal ini akan mendatangkan masalah perumahan. Kawasan setinggan ini tidak teratur dan kekurangan kemudahan asas seperti sistem pembuangan sampah dan air kumbahan yang tidak terkawal. Oleh itu, pencemaran alam sekitar akan berlaku. Pada masa yang sama, pembangunan negara pada masa akan datang juga terbantut kerana kemunculan setinggan ini. Imej negara kita juga terjejas. Kerana ini menggambarkan kelemahan pentadbiran kerajaan serta pengagihan ekonomi yang tidak seimbang. Mari kita bersama-sama melihat bukti kedatangan parti ini ke Malaysia. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Lumut percaya menahan sebuah bot nelayan bersama 44 pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia dalam operasi khas Satria Utara. Kesemua parti yang ditahan itu berusia dalam lingkungan 14 hingga 58 tahun. Setiap perbuatan yang salah pasti akan ada hukuman. Begitu juga dengan kesalahan parti yang memasuki negara ini akan menerima hukuman. Bagi menangani mahupun membendung isu kedatangan parti ini, pihak kerajaan telah menguatkuasakan beberapa akta yang boleh digunapakai kepada parti. Antara akta-akta yang boleh digunapakai adalah Akta Anti Memperdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 dan bagi Tekong yang didakwa membawa parti secara haram, dan Akta Immigration 1967 bagi warga asing yang berada di Malaysia secara tidak sah. Di samping itu, tindakan pihak kerajaan melalui pembinaan Depot Tahanan Immigration DTI, parti akan ditangkap dan ditempatkan di sana sebelum dihantar pulang ke negara mereka. Angkatan Tentera Malaysia ATM harus membina pos sepadan menutup semua laluan tikus dengan mengawal laluan tersebut dan menjalinkan hubungan ketenteraan dengan PDRM dan Angkatan Tentera dari negara parti seperti Tentera Nasional Indonesia TNI bagi mengenani mahupun membendung isu ini. Dapat juga plan program rekabulasi tenaga kerja RTK sebagai usaha kerajaan mengenani masalah parti. Program RTK ini diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Nanuddin pada 12 November tahun 2020. Plan ini diperkenalkan bagi mengenani isu kekurangan tenaga kerja yang dihadapi oleh pihak industri pada ketika ini, susulan daripada pembekuan pengambilan pekerja baharu dalam negara. Objektif utama plan ini dilaksanakan bagi membenarkan parti pulang
ke negara asal secara sukarela melalui program rekuperasi pulang PRP dan meregularisasi parti yang ada dalam negara sebagai pekerja asing yang sah melalui program rekuperasi tenaga kerja RTK. Kesimpulannya, isu parti perlu dipandang serius oleh semua pihak demi kesejahteraan dan keharmonian negara di samping menjaga nama baik dan keselamatan. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah berwaspada dengan isu parti. Jika terdapat kedatangan parti di sekitar kawasan pentempatan kita, hendaklah segera melaporkan kepada pihak berkuasa. Marilah kita bersama-sama membanteras isu kedatangan pendatang asing tanpa izin daripada ia terus berleluasa. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.